Preview. 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 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada Kumpulan 78 akan membentangkan tajuk Shell Refining Company. Kumpulan 78 terdiri daripada Muhammad Huzairi Abdul Aziz, Muhammad Syahir Muhammad Rashid, Sudirman Siran, Suraiti Nordin, Rahmahanizan Jahamin, Maria Anak Jamaris, Cik Rusliza binti Abdullah dan Nur Izzati Azmi. Untuk makluman, Shell adalah sebuah syarikat kumpulan global yang terdiri daripada syarikat-syarikat tenaga dan petrokimia yang dianggotai oleh 90,000 kaki tangan di lebih 80 negara dan rantau. Menerusi pendekatan yang inovatif, Shell sedia membantu menangani cabaran-cabaran tenaga baru di masa hadapan. Matlamat kumpulan Shell adalah untuk beroperasi secara cekap, bertanggungjawab dan menguntungkan dalam perniagaan minyak, gas, bahan kimia dan perniagaan terpilih lain, di samping berusaha mencari serta membangunkan sumber tenaga alternatif bagi memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa berubah dan permintaan dunia yang kian meningkat. Ini adalah sejarah Shell Refining Company. Shell Refining Company adalah pembekal untuk produk Shell Malaysia, telah ditubuhkan pada tahun 1960. Kilangnya di Port Dickson yang menghasilkan pelbagai jenis produk-produk petroleum, kebanyakan yang digunakan di Malaysia. Pada tahun 1999, syarikat telah menyempurnakan RM1.4 bilion pelaburan dalam long residue catalytic cracking yang pertama di Malaysia. Kilang penapis mudah, kompleks penapisan sederhana dan mampu memproses 125,000 tong sehari. Ia juga telah membolehkan kilang penapisan ini mengilang propelin buat pertama kali. Stok bahan bernilai tinggi bagi industri petrokimia. Pada tahun 2013, untuk projek hijau adalah unit pemprosesan diesel yang baru di loji penapisan. Ia merupakan sebahagian daripada pelaburan RM5.1 bilion oleh Shell Malaysia yang telah selesai dibina. Shell Refining Company terdiri daripada 9 ahli lembaga pengarah dan dipengerusi oleh Ian Jenglu. Visi utama Shell adalah menjadi syarikat penapisan minyak berprestasi tinggi dan dikagumi Asia. Misi utama adalah membekalkan produk minyak dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan di samping mencapai kecemerlangan operasi secara berterusan. Dan objektif utama ialah memaksimumkan keuntungan loji penapisan dan mengurangkan kos secara berserta. Ini adalah strategi masa hadapan syarikat Refining Company. Ia mempunyai 5 tanggungjawab sosial korporat, terdiri daripada pasaran niaga, komuniti, tempat kerja, alam sekitar dan tadbir urus kemas. Ini adalah prinsip dan tanggungjawab Shell Refining Company terhadap ekonomi, persaingan, integriti perniagaan, kegiatan politik, kesihatan, keselamatan, perlindungan alam sekitar, masyarakat tempatan, komunikasi dan perhubungan serta pematuhan. Ini adalah keadaan semasa Shell Refining, di mana ia menyumbang kira-kira 20% daripada KDNK, syarikat yang berdaya saing dan industri yang suram pada tahun 2015, di mana masalah syarikat refining adalah mengalami kemerosotan pada tahun 2014, kecekapan dalam pengurusan operasi, penurunan harga,
dan harga minyak dunia jatuh. Dan ini adalah yang dapat dikenapasi sebagai punca-punca masalah. Ini adalah analisis kewangan Shell Refining Company. Dari analisis kewangan bermula tahun 2012 hingga 2014 menunjukkan syarikat mengalami kerugian pada tahun-tahun tersebut. Punca utama kerugian adalah disebabkan oleh kejatuhan harga minyak dan ianya turut memberi kesan negatif terhadap persepsi para pelabur sedia ada untuk terus membuat pelaburan dalam syarikat ini. Begitu juga pada tahun 2012 hingga 2014, hutang syarikat juga meningkat berpunca daripada pengurangan perolehan tertahan di mana ia jatuh lebih daripada 90%. Daripada analisis Porters, dia mempunyai 5 cabang. Yang pertama, dari segi persaingan, harga, teknologi, perbezaan kos. Yang kedua, ancaman produk pengganti daripada perubahan harga alternatif. Yang ketiga, daya tawar pembeli, iaitu mempunyai kekuatan pembeli, pendekatan monopsoni dan harga ditentukan oleh pembeli. Yang keempat, daya tawar pembekal daripada bahan mentah, perubahan kos, pengganti pembekal, aset berkualiti dan kewangan yang kukuh. Dan yang kelima, halangan untuk masuk untuk kurang persaingan, meningkatkan keuntungan dan kurang perusahaan baru. Analisis SWOT. Analisis SWOT terbahagi kepada 2 faktor, iaitu faktor dalaman kepada kekuatan dan juga kelemahan, faktor luaran iaitu peluang dan juga ancaman. Di dalam kekuatan, Shell Refining menganalisa formula terhadap produk, mengekalkan kitaran hayat produk, memutuskan target pasaran, memproses permintaan produk pelanggan, manfaat teknologi dan inovasi. Di dalam kelemahan, terdapat produk yang diterima pengguna, membuat keputusan terhadap bahan mentah yang digunakan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor-faktor pemprosesan, mencari produk baru dan inovasi terhadap produk sedia ada. Dan yang terakhir adalah mencipta produk baru yang mementingkan alam sekitar. Faktor luaran, peluang dan juga ancaman. Di dalam peluang, Shell Refining merancang harga secara fleksibel, membuat pemerhatian terhadap produk pilihan pengguna, memberi peluang pekerjaan di samping mengekalkan tenaga kerja mahir dan disiplin, mengadakan usahamama antara syarikat luar dan juga mengadakan aktiviti kepada spesifikasi, perincian dan pemprosesan produk. Manakala pada ancaman, Shell Refining melakukan penambahbaikan, inovasi dan R&D terhadap produk, undang-undang dan peraturan dan penggunaan mata wang dan timbangan, keadaan politik semasa, memantau perkembangan pesaing yang kompetitif dan juga menekankan pemegang saham yang efektif dan efisien. Okey, bagi analisis SWOT, terdapat 4 strategi iaitu strength opportunity, weakness opportunity, strong trade dan juga weakness trade. Bagi strategi SO, iaitu mempertingkatkan kualiti produk utama dengan formula-formula baru dan harga yang berpatutan. Yang kedua, menekankan kepelbagaian produk di pasaran seiring dengan kemahiran yang ada pada pekerja. Dan yang ketiga, menghasilkan produk yang dapat menjalinkan kerjasama dengan syarikat luar dalam menerapkan penggunaan teknologi dan inovasi. Manakala kelemahan untuk opportunity iaitu memastikan produk yang dihasilkan menjadi tempat di hati pengguna di samping saingan yang sedia ada. Yang kedua, meningkatkan kualiti penyulingan bahan mentah ke tahap yang maksimum. Dan yang ketiga, meningkatkan ilmu dan kepakaran dalam bidang teknologi yang menekankan aspek alam sekitar. Dan yang seterusnya iaitu strong trade. Yang pertama, Shell menghasilkan formula yang baik dalam setiap penambahbaikan. Yang kedua, mematuhi peraturan dan undang-undang di mana operasi dijalankan. Dan yang ketiga, Shell menggunakan teknologi secara optimum
untuk kekal berdaya saing dan meningkatkan keyakinan. Dan yang terakhir adalah strategi WT, iaitu witness trade. Yang pertama, melakukan penambahbaikan terhadap produk utama supaya lebih diterima oleh pelanggan. Yang kedua, menggunakan sumber bahan mentah yang terbaik dalam pemprosesan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penghasilan produk baru yang mengambil kira kepentingan bersama. Analisis tip. Maksud analisis tip adalah daripada segi sosial, teknologi, ekonomi, persekitaran, ekologi, persekitaran dan juga politik. Di dalam analisis tip terdapat 6 analisis yang dijalankan, iaitu yang pertama adalah analisis syarikat berminat, dan yang kedua adalah analisis komuniti, yang ketiga analisis pasaran, yang keempat analisis pesaing, yang kelima analisis pembekal dan juga yang terakhir adalah analisis kerajaan. Analisis ini merangkumi untuk pemilihan faktor strategik, iaitu bagi segi peluang dan juga ancaman. Dari segi analisis pasaran, iaitu gabungan di antara analisis tip dan SWOT yang menggabungkan elemen kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk mengetahui pasaran tempatan yang baik, jenama yang diterima golongan berpendapatan rendah, jenama tempatan yang baik dan sokongan kerajaan terhadap produk keluaran syarikat share. Dan yang kedua adalah analisis pesaing, iaitu syarikat share terpaksa bersaing dengan syarikat cari gadi yang lain seperti Petronas, iaitu salah satu syarikat cari gadi minyak dan gas yang ditubuhkan pada 17 Ogos 1974, iaitu dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Dan yang ketiga adalah analisis pembekal, iaitu pembekal yang dipilih mesti membekal bahan yang berkualiti dan mereka perlu diberi status keutamaan. Sini kita dapat lihat persaingan share refining company, iaitu seperti yang kita tahu pencabar utama di Malaysia adalah Petronas dan juga Petron. Manakala di luar negara terdapat 3 pencabar utama, iaitu Exxon Mobil Corporation, yang kedua Chevron Corporation dan yang ketiga BP PLC. Dan yang terakhir dapat kita simpulkan kenapa Shell masih meneruskan perniagaan meskipun mengalami kerugian. Terdapat 2 faktor, iaitu yang pertama iaitu reputasi. Jika Shell Refining menghentikan perniagaan, ia akan menjejaskan perniagaannya yang lain di seluruh Shell di dunia. Dan yang kedua adalah kerugian yang dialami oleh Shell Refining hanya di Malaysia. Ini kerana Shell tidak mendapat kontrak cari gali yang baru. Shell Refining hanya dapat membuat industri pemprosesan minyak sahaja di Malaysia, tetapi tiada telaga baru. Hal ini kerana kerajaan lebih menumpukan projek cari gali gas kerana anak syarikatnya adalah Petronas.